Jangan tunggu kita sakit baru nak berinfak. Jangan tunggu kita tua baru nak berwakaf. Ayuh, sementara kita sihat, mari berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi. Semoga infak anda ini akan mendatangkan kebaikan beribu kepada kita semula, insya-Allah. Sementara kita masih hidup ni, jom sama-sama kita berinfak, bersedekah, berwakaf untuk pembinaan Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi ni, sebab banyak ganjarannya kan. Jadi kita nak berbicara berkaitan dengan sifir sedekah ganjaran 700 kali ganda bersama dengan Ustaz Datuk Badri Shah yang merupakan seorang pendakwah yang berada di talian sekarang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi Ustaz Datuk, mungkin boleh terangkan kepada penonton setia TV Al-Hijrah kan. Selalunya kalau kita belajar matematik, dia ada perkiraan dia. Tapi kalau sedekah ni dia punya sifir tu memang sangat ajaib. Jadi mungkin Ustaz Datuk boleh terangkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, kita sama kita orang-orang Islam bersaudara ni khususnya, yang sikit samalah kita rasa. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Yang sekuku sama dibagi, yang setitik sama mencolek. Sebab itu Allah Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran antara sifat ahli surga. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ahli surga, dia kata Allah, nombor satu sekali adalah orang yang bersedekah, yang menafkahkan hartanya asarra wa dharra, sama ada ketika dia ada duit atau ketika dia tak berapa ada duit. Maka orang yang ada iman dalam hati sudah pasti akan terpesona dengan ayat-ayat sebegini. Sebab itulah Allah sehingga menjanjikan dalam Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatat ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bandingan orang yang dermakan harta di jalan Allah seperti sebiji benih yang tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu pula ada 100 biji lagi. Makin banyak benih itu makin banyaklah ditumbuhkan. Ini surah Al-Baqarah ayat 261. Maka di surah itulah Nabi menyebutkan ma naqasat sadaqatun mim malin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tetapi makin bertambah. Pertambahan ada dua. Pertama, harta itu tak akan berkurang. Yang kedua, pahalanya. Ini CP tak sama. CP biasa 1 tolak 1 kosong. Tapi sedekah tak. 1 tolak 1 jadi 10, boleh sampai 700. Kata ulama, sedekah hari biasa ganjarannya 10 kali ganda. Kalau sedekah bulan Rejab, ganjarannya 70 kali ganda. Kalau sedekah bulan Syaban, ganjarannya 700 kali ganda. Ramadan boleh cecah 1000 kali ganda. Dan ada masa boleh cecah sampai jumlah yang kita tak pernah terfikirkan. Sebab Allah dia boleh beri pahala bandingannya ikut berapa dia nak bagi. Maka ayolah kita adat hidup sama sekampung, sakit senang sama ditampung, laba dan rugi sama dihitung, beban dan susah sama ditanggung, dalam sempit sama berlindung, bila karam sama mengapung, sama keteluk sama ketanjung, sama seperiuk sama selesung. Orang yang beriman, dia ada rasa nak bantu orang apabila orang tu rasa memerlukan. Bukan kerana sekadar dia nak pahala, tetapi dia nak jadi orang yang paling dicintai Allah. Siapa orang dicintai Allah? Allah Ta'ala dalam satu hadis, Nabi pernah ditanya, siapa orang dicintai Allah? Kata Nabi, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cinta, orang yang beri manfaat kepada orang. Sahabat tanya lagi, apa amalan saya buat Tuhan cinta pada saya? Ahabul amal ilallah azza wa jalla surun yudkhiluhu ala muslim. Engkau gembirakan hati seorang muslim. Maka ini menjadi suatu rangsangan pada kita. Ada orang sedang memerlukan bantuan, mereka sedang susah mencari dana, kita bantu ringankan, mereka pun gembira, maka Allah sayang pada kita. Kewujudan kita, harta yang kita miliki menjadi manfaat kepada orang lain, ini juga adalah disebutkan sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Wallahu a'lam. Itu dia. Jadi Ustaz Datuk, apa hikmah apabila kita bersedekah ni? Apa hikmah yang Allah bagi dan bagaimana kita nak bersedekah yang kita nak pahalanya dan rezeki kita tu berpanjangan? Baik, terima kasih. Benar. Adat hidup sama sahabat, kalau berlaba sama mendapat.
Kalau lupa pun ingat mengingat, kalau berbeban sama diangkat. Kalau menimbang pun sama berat, kalau menakar pun sama sesukat. Kita hidup bantu-membantu ni mustahaknya sebab supaya rezeki kita menjadi berkat. Hari ini orang mencari berkat atau bertabaruk dengan benda yang macam-macam. Ada orang mencari berkat dengan batu cincin, ada orang mencari berkat dengan orang-orang individu tertentu. Tak, dalam agama mengajarkan berkat ini dia benda yang ada kebaikan berterusan. Sebab itu barakah ini daripada perkataan al-birkah, tempat berkumpul air macam di tengah padang pasir. Jadi artinya orang yang ada berkat pada rezeki ini, hartanya itu memberi manfaat kepada orang. Ini kita sering tekankan dan kita garis bawahkan. Jangan sampai harta kita hanya bermanfaat untuk diri kita saja. Harta kita mesti memberi manfaat kepada orang lain. Itu namanya al-birkah, tempat orang mengambil kebaikan. Sebab apabila harta kita tak jadi al-birkah, tempat manfaat orang lain, kita akan hilang salah satu daripada aspek yang mustahak pada zaman sekarang, iaitu ketenangan dan kedamaian. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala berjanji, orang yang bersedekah, aku beri tenang. Mungkin orang dulu kata nak buat apa tenang. Tenang ni biasalah. Bukan ayah nak kena beli pun. Ya, zaman dulu mungkin ketenangan itu banyak. Kita pukul 10 malam dah tidur. Ni sekarang zaman ada telefon bimbit, zaman internet ni payah dah. Orang kan nak tidur malam. Tapi orang sedekah ada keterangan. Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang bersedekah hartanya, tak kira malam atau siang, mereka dapat pahala. Dan yang kedua, Allah hilangkan kesedihan hati mereka. Surah Al-Baqarah ayat 274. Wallahu a'lam. Itu dia. Jadi Ustaz Datuk, berapa lagi dana yang diperlukan untuk siapkan masjid ini dan bagaimana rupa masjid ini bila siap kelak, dan bagaimana juga kepada para penonton yang nak menyumbang bersama-sama untuk pembinaan masjid ini? Baik, saya ingin ambil kesempatan nak berkongsi berkenaan pembinaan komplek Masjid Tahfiz Al-Ayyubi yang sekarang ini sangat memerlukan bantuan dana daripada kita semua. Untuk mereka, pertama bina masjid, yang kedua nak bina Mahat Tahfiz. Jadi komplek Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ini dah lama diasaskan sejak tahun 2001 lagi oleh Cikgu Haji Zulta bin Ayub Daud di Pulau Buih di Kangkung, Pasir Mas, Kelantan. Jadi mereka sekarang ada kawasan tanah seluas 9 ekar, nak buat tapak di situ masjid dan juga Mahat Tahfiz. Jadi mereka bercadang nak buat masjid. Pertama, kapasitinya 600 orang, boleh menampung pelajar-pelajar dan juga orang daripada luar. Dan Mahat Tahfiz itu sendiri adalah untuk mereka nak mendidik anak-anak bukan sekadar ilmu Quran, termasuk juga ilmu akademik. Dan dijangka siap 2 tahun daripada sekarang. Cuma masalah dari segi dana, sebab kos yang diperlukan, sebab ni masjid dan juga komplek tahfiz. Mereka memerlukan sebanyak 13.7 juta. Alhamdulillah setakat ini kita menerima sumbangan daripada masyarakat sejumlah RM818,396. Tapi kita memerlukan hampir 13 juta lagi untuk melengkapkan pembinaan. Kita nak buat masjid, kita ada 2 unit asrama, kita ada quarters untuk imam, bilal dan juga guru masuk bekerja. Kita ada dewan makan, dewan terbuka, tandas untuk publik, ada parking kereta dataran. Memang luas kawasan, 9 ekar bayangkan. Tapi sangat memerlukan dana kita. Maka caranya untuk kita bantu seperti yang tertera di kaca TV. Kalau yang ada telefon boleh snap gambar. Pertama sekali, infak secara umum pada bila-bila masa kita berhajat. Dengan pilihan terus ke dalam akaun pihak masjid, iaitu di Maybank. Kedua, Bank Islam ataupun di RHB Bank. Nombor akaunnya adalah seperti yang tertera. Yang keduanya adalah dengan melakukan sumbangan secara online atas talian dengan melayari laman sesawang www.danamasjidtahfizalayubi.com. Dan ini merupakan kita punya landing page. Mana landing page ini adalah kita boleh dapat maklumat terkini berapa sumbangan yang masuk, berapa sumbangan yang dah dibelanjakan dan apa progres projek yang sedang berlangsung. Jadi itu boleh kita layari www.danamasjidtahfizalayubi.com. Dan yang terakhir boleh saja yang old school lah, boleh hubungi terus Haji Zulta di talian 012-951-9426 untuk nak mendapatkan perkembangan dan sebagainya. Jadi itu caranya, insya-Allah.
InsyaAllah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Datuk Badli Shah yang merupakan seorang pendakwa kerana mewar-warkan satu platform yang banyak manfaatnya terutamanya untuk penonton setia TV Al-Hijrah. Jom sama-sama kita berinfak, bersedekah, berwakaf untuk pembinaan Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi. Jadi kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Jadi jangan ke mana-mana. Jangan tunggu kita sakit baru nak berinfak. Jangan tunggu kita tua baru nak berwakaf. Ayuh, sementara kita sihat, mari berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi. Semoga infak anda ini akan mendatangkan kebaikan beribu kepada kita semula, insya-Allah.